بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, di mana hadis itu sampai pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Hadis sahih. Sampai pada hari ini ke Abdullah, Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarnya akan azan, lalu dia pun membaca doa setelah azan itu. Doa yang saya baca tadi dah dengan maksudnya, ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan solat yang bakal didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah dan juga keutamaan, dan utuskanlah dia, maknanya bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan satu pemberian, satu maqam yang terpuji, maqam mahmud yang telah Engkau janjikan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa itu, maka dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Dan doanya adalah doa yang lazim kita membacanya setelah daripada kita mendengar seruan azan. Walaupun doa ini ada beberapa lafaz, tapi doa yang saya bacakan tadi lafaz daripada Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Cuma yang perlu kita ketahui bukan sekadar kita membaca doa tersebut, tetapi mengetahui sedikit sebanyak makna yang kita baca berdasarkan doa tersebut. Disebabkan apa? Sebab Nabi SAW menghubungkan doa itu dengan syafaatnya di akhirat bagi kita yang membacanya. Maknanya menunjukkan bahawasanya perkara ini sangat-sangat besar. Sebab Rasulullah tidak menyatakan apabila kamu solat, nanti di akhirat aku syafaati kamu. Apabila kamu puasa, nanti di akhirat aku mensyafaati kamu. Tapi Rasulullah mengkabungkan, mengkaitkan diri, apabila kamu membacanya, aku memberi syafaat kepada kamu. Bismillah. Secara makna umum, secara ringkasnya kata ulama, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, makna ada di sini ad-da'watu tamah, maksudnya adalah seruan yang sempurna. Dasarnya seruan dari Islam datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Rasul tidak pernah menyiapkan satu dasar dalam dakwah, tapi yang memberinya, yang menyiapkannya, yang memberi landasan dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Usulnya begitu. Mengapa agaknya? Kerana mustahil bagi seorang nabi berdakwah mengikut kaedah dia. Dia mesti mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi seorang nabi dakwah. Mengapa agaknya? Agar berbezanya dakwah seorang nabi dengan dakwah orang yang bukan nabi. Di kalangan orang yang bukan Islam pun, pendetanya rahib Yahudi ke rahib Nasrani pun, mereka pun bangun pergi berdakwah juga.
Lalu nak dibezakan dakwatul Islamiyah dengan dakwahnya ahli kitab, lalu mesti dia melalui panduannya. Maka dakwah itu Rasulullah mengambilnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana segala-galanya yang telah disiapkan oleh Allah, dasar itu sempurna. Bila dia sempurna, maka kita boleh siapkan lagi dasar-dasar yang lain melalui dasar utama. Itu dalam Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Setiap apa yang ulama-ulama munculkan satu-satu dasar, dia mesti mengikut pada dasar utama dulu. Seperti mana contoh di sudut akidah, kita nak belajar tentang Allah, nama Allah, sifat Allah, dasar utamanya adalah Al-Quran. Seperti mana ulama mengajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu terdahulu telah ada. Mustahil bagi Allah itu pernah tidak ada, lalu dia pun muncul ada. Dan menafikan Allah Subhanahu Wa Taala wujud dengan adanya permulaan, itu kita sebut azali. Mana menafikan Allah Subhanahu Wa Taala wujud dengan permulaan. Lalu dasarnya mana? Dasarnya Allah berfirman, huwal awwalu, dialah Allah yang maha awal. Masuk awal kata ulama akidah kita adalah tak ada kaitan dengan permulaan. Dan bila dikaitkan tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada permulaan, mana menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlibat dengan apa yang diciptakan. Maknanya hudus ataupun hadis, makna yang baru. Makna mustahil pada Allah sifatnya baru. Wajib pada Allah dirinya qadim, azali. Jadi dasarnya apa? Al-Quran. Al-Quran menyebut huwal awwalu, sudah memadai dah. Al-awwalu. Kemudian mengapa nak dikaitkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan segala yang hadis, makna yang baru? Disebabkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti mana makhluk yang dicipta. Yang pertama, dia menciptakan makhluk, takkan dia nak sama dengan makhluk. Begitu juga secaranya dalil akli, akal kita akan berfikir. Kalau dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada permulaan, siapa yang menyebabkan Allah itu bermula? Mesti ada sebab. Itu disebut tasassul. Tasalsul maksudnya kita ada sebab ada bapa. Bapa kita ada bapa ada, datuk kita, atas lagi moyang kita. Yang kita kata bin tu. Mustahil kita beranak daripada perut mak kita, yang mak kita tu adalah moyang kita pula. Siapa beranakkan kau? Yang beranakkan aku moyang aku. Mana bermula pada moyang tu pun dah satu perkara yang mustahil. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak dikatakan Allah itu ada permulaan, maka siapa yang memulakan buat Allah Subhanahu Wa Taala? Mesti ada wujud selain pada Allah. Lalu jawapannya tidak ada. Maka yang ada, yang telah ada, tidak ada kaitan, pernah tidak ada, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu seruan dakwah di sudut akidah. Usulnya kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikaitkan dakwatut tamah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Maknanya ya Allah, inilah dia akan dakwah yang sempurna. Makna menunjukkan azan salah satu dakwatul Islamiyah, dakwah. Azan salah satu dakwah. Itu yang kita pelajari sebelum ini. Saya pernah menyebut satu hadis Sahih Bukhari juga, bab azan. Rasulullah melarang umatnya jangan berperang ketika mana dengarnya azan. Nabi melarangnya. Mengapa? Agaknya kemungkinan tempat yang kita nak pergi perang tu, di situ terdapatnya orang Islam sebab ada azan. Nabi lurus, Allah kata jangan tergesa-gesa kamu nak memerangi penduduk di situ disebabkan ada orang Islam yang kamu dilarang membunuh mereka. Itu. Dan lagi satu, Rasulullah melarang kita berperang pada waktu malam gelap tu. Kerana apa? Dia sampai pada penghujungnya malam akan masuk subuh. Lalu Nabi kata, dengar ada azan atau tidak? Ya Rasulullah, tidak ada azan. Barulah Nabi mengizinkan naik matahari kita memerangi puak kafir. Sebab dulu perang waktu matahari naik, dia tak perang malam-malam. Itu yang perlu kita ketahui. Gelap saja Nabi kata, dengar ada azan tak? Kalau ada azan, jangan kamu memerangi.
tempat yang kamu dengar azan tu. Disebabkan apa? Kaedah dalam berperang. Ada kalanya penduduk Islam di situ tidak tahu kehadiran kita. Kaedah begitu. Seperti mana askar juga dah tahu kat situ ada musuh, dia datang, kita pun tak tahu dia datang. Kita duduk dalam kampung, tengok ada tentera dalam kampung, kita tak tahu bila masa dia datang. Contoh. Selain daripada itu, kata ulama, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ad-da'wati tamah, dakwah yang sempurna ataupun seruan yang sempurna ini mesti membawa manusia kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dakwah yang sempurna. Oleh kerana itulah kita lihat, kalau sekiranya adanya satu-satu dakwah, seperti mana akhir zaman dia buat pentas dakwah, pertandingan dakwah, lalu dilihat dasar utamanya dalam dakwah itu ada tak memanggil manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada dasar itu, maka benar dia mengikut dasarnya. Tapi kalau sekiranya sebuah rancangan dikatakan rancangan dakwah, lalu kita menunggu manakah dasar utama, tidak ada. Tidak ada di dalamnya. Maka itu bukan satu dakwah, kata ulama-ulama kita. Kerana dakwah yang paling sempurna adalah membawa manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, apabila seseorang itu buat satu pentas dakwah, seperti mana saya tengok macam Ahmad Didat, Zakir Naik, salah satu pentas dakwah paling utama adalah apa yang dicakap pada orang yang bukan Islam agar mereka terfikir tentang yang ciptakan dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala, lalu hanya menyembah dia, nak buka minda orang-orang tu. Itu kaedah dakwah dalam Islam. Itu yang disebutkan dakwah tamah. Dakwah tamah maknanya adalah dakwah yang sempurna, iaitu membawa manusia kepada seruan tauhid. Kemudian pula teguh dan tidak dimasuki dengan sebarang kesyirikan atau pengkerakuan di dalamnya. Itu secara umum ringkas. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Kemudian kita pergi kepada wasilah. Wasilah ini secara umumnya adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang mengamalkannya untuk hampir kepada Allah. Itu disebut wasilah. Kata ulama kita seperti mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Wasilah disebut, Nabi pun sebut tadi wasilah. Cuma ambil pada dasar maknanya wasilah. Wasilah itu kata ulama tafsir adalah al-qurbah, itulah apa saja amalan yang menyebabkan seseorang itu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya wasilah di sini doa agar Nabi dapat wasilah, kita pun dapat syafaat Rasulullah. Sebahagian ulama menyatakan wasilah ni adalah satu tempat, walaupun tidak disebut al-wasilah dengan isim makan, makna satu tempat, tetapi satu kedudukan, kata ulama. Kedudukan, sebagai ulama mengatakan kedudukan ini di surga dan tidak disebut sebagai isim makan, bagi nama, bagi makan kerana apa? Nama. Makan tu adalah tempat, nama bagi tempat, kerana tempatnya bukan di atas dunia, tempatnya di syurga. Apabila dikaitkan dengan tempatnya di syurga, maka tak boleh dihakikatkan seperti mana tempat di atas dunia. Sebab kita mengikut akidah, dasar akidah di sunnah wal jamaah, berpegang bahawa alam ini binasa. Kullu man 'alaiha fan, binasa. Tapi kita juga belajar di sudah akidah ada 10 yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya arash, syurga, lauhul mahfuz, kursi, termasuk roh kita. Bahkan di syurga pun tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10 semuanya. Jadi persoalannya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kullu man 'alaiha fan, semua sekali itu binasa. Jadi fan yang dimaksudkan adalah seluruh yang berada di bumi sampai ke langit. Seluruh yang berada di bumi, di dunia ini sampailah di akhirat, yang ada kaitan dengannya langit. Itu.
Jadi langit yang akan berada di akhirat itu bukan langit yang sedang berada di alam dunia. Apa maksudnya? Kita melihat dunia, kita juga melihat langit. Tapi yang sedang kita lihat ini tidak ada lagi di akhirat. Begitu. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran yauma tabaddalul qaum, iaitu pada hari Allah Subhanahu wa taala menukar bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain. Begitu. Dalam surah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari Allah Subhanahu wa taala ditukar bumi, ditukarnya langit dengan bumi dan langit yang lain. Maksudnya apa? Yang kita sedang lihat terikat dengan bumi, terikat dengan dunia. Bumi dan langit, maka dia binasa. Dia binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala buat yang lain itu adalah buminya syurga yang tidak akan binasa, langit dengan langit yang tidak binasa. Hanya kata ulama akidah ada sunnah wal jamaah, sewaktunya langit ni hancur, mengapa ni aras tidak hancur, lauhul mahfuz tidak hancur, kursi tidak hancur, syurga tidak hancur? Kerana kata ulama itu semua tak terikat dengan yang langit yang disebut oleh Allah dalam Quran yang dia nak binasakan. Tidak terikat, tidak ada kaitan. Oleh kerana itu ulama akidah dan sunnah wal jamaah mengatakan sesungguhnya aras bukan berada di langit. Kalau bukan berada di langit, kita susah sikit nak faham. Sebab satu-satu tempat bila di atas kita kata langit. Lalu soalannya di mana syurga? Syurga bukan di langit kata ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu syurga di mana pula kalau bukan dikatakan di langit? Kalau kata bumi, takkanlah bumi kan hancur. Syurga takkan di langit yang ketujuh. Langit ketujuh pun hancur. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, di mana syurga? Nabi pun bertanya kembali, waktu datangnya malam, siapa di mana? Ya Rasulullah, Allah a'lam. Lalu Nabi pun jawab, Allah a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu di mana syurga. Sebab kaedah untuk mengetahui syurga bukannya seperti mana atas dunia. Kita kalau nak tahu apa yang berlaku di sana, pergilah sana. Nak tahu syurga bukan kaedah masuklah syurga. Tak, Allah Subhanahu wa taala cipta syurga sehingga syurga itu dihampirkan buat kita. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Allah Subhanahu wa taala cipta syurga. Syurga tu dia menyambut, tak jauh pun. Kata Rasulullah, hanya sejauh satu hasta kamu je. Itu adalah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Lalu gambaran melintasi titian surat, sebenarnya hakikatnya kamu tak boleh gambarkan. Bila kamu gambarkan, kamu menggambarkan situasi itu macam atas dunia. Cuba kamu gambarkan satu titian yang sangat halus, kamu jalan macam mana, mungkin nak jatuh, berpaut balik dekat jambatan tu. Jambatan tu pula tajam, kamu fikir macam mana, kaki pula kaki ayam, tak ada kasut. Jangan menggambarkan demikian. Kerana apa? Perkara ini dia sudah akidah, dia sam'iyah. Bila digambarkan tu yang banyak persoalan tu. Antara soalannya dah ramai sama lintah tu, jambatan tu tak runtuh lah. Dia menggambarkan seperti keadaan di dunia. Oleh kerana itu keadaan di sana jangan digambarkan. Maksudnya adalah beriman saja apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasilah itu kata ulama-ulama kita satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala cipta yang berada dalam syurga, dan dalam syurga dia adalah tempat yang paling tinggi sekali. Tapi al-wasilah ini menghubungkan dengan doa kita dengan untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Kerana apa? Rasulullah kata di syurga ada satu tempat namanya wasilah. Dan barang siapa yang mohon kepada Allah agar aku ditempatkan di wasilah tersebut, wajabat lahu syafaati. Aku mewajibkan atas diriku bila aku tahu dia doa gitu untuk aku beri syafaat kepada dia. Di sini hadis ni apa? Hadis ni umum. Apa maksud ada umum? Nabi tidak melihat dia siapa. Selagi mana di Islam dia mati ada iman, Nabi bagi syafaat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati ala ummati ala al-kaba'ir.
Umatku aku bagi syafaat. Maknanya mati Islam yang ada iman walaupun dia ada dosa besar, al-kabair. Jadi menunjukkan bahawasanya kalau dia mati kafir, ada syirik kepada Allah, dia tidak mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, barang siapa yang doa kepada Allah agar aku yang dapatnya wasilah itu, aku wajibkan bagi diriku untuk mensyafaati dia. Lalu doanya siapa yang menyusunnya? Rasulullah. Layak bagi Nabi doa, dia pun doa, layak baginya mengajar kepada kita untuk doa untuk dia. Ini dalil untuk apa? Dalilnya adalah kita boleh susun satu doa untuk kita, bagi kat kawan, nanti depan multazam, doakan untuk aku yang aku tulis ni. Gitu. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada sebagian ustaz kata hal ni masalah. Apa masalah dia? Masalahnya adalah mana ada istilah bagi salam kat Nabi, mana ada istilah doa depan multazam untuk orang lain. Ada ustaz jaga itu. Padahal Rasulullah SAW bagi tahu kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kau nak pergi buat umrah, pergilah, tapi doa-doakanlah untuk kami. Islam. Nabi Ibrahim AS, Rasulullah bertemu dia secara yaqadha, jaga, bukan bermimpi kan malam Isra wa Mi'raj. Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umat. Rasulullah bagi tahu kepada Umar juga, dia nak pergi Yaman. Ya Umar, nanti sampai Yaman ada seorang nama Uwais Al-Qarni. Dia fakir, dia zuhud, dia jaga mak dia. Dia tertahan untuk sampai kepada aku dan untuk menunaikan haji. Tapi kedudukannya dia terkenal di langit walaupun tak terkenal di bumi. Apa kata Rasulullah? Sampaikanlah salam aku pada dia. Sampai ustaz hari ni apa nak sampai salam atas Rasulullah? Bid'ah Nabi tak pernah ajar. Sebab cerita tu sampai kat kita. Ada sampai orang tanya, ustaz betul ke kita tak boleh minta kawan kita pergi salam untuk Rasulullah? Dia nak pergi umrah, nak pergi ziarah makam Nabi, tak boleh nak kata, ni ya Rasulullah, ni umatmu nama fulan bin fulan, sampaikan salam untukmu. Ada ustaz tu kata tak boleh. Ahli sunnah wal jamaah kita kata sunnah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan dia adalah sunnah. Tak tahulah dia mazhab apa, kita tak tahu. Sebab akhir zaman kan banyak mazhab akidah ni. Ati Muhammadin wasilah wal fadilah, kurniakan kepada Nabi Muhammad ini wasilah, satu lagi fadilah. Dan kalau kita lihat dalam sudut lughawi bahasa Arab, al-wasilah, al-fadilah, ada alif lam. Kaedah bahasa Arab mengajar kita pengkhususan itu berlaku. Maknanya al-wasilah untuk Rasul, al-fadilah untuk Rasul, jangan lihat untuk kita, baru dapat syafaat. Kerana apa? Kalau sekiranya kita mohon kepada Allah, aku pun nak dapat wasilah macam Nabi dapat, al-fadilah macam Nabi dapat, tak boleh. Kerana apa? Doa ini pengkhususan, ada kaitan untuk Nabi, doa untuk Nabi. Sebab Nabi kata, barang siapa yang dengar azan, maka ucapkanlah yang sama dengan apa yang dia dengar. Muazzin kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah untuk jawab. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Al-Zahiri, Imam Ibrahim An-Nakhai, beberapa imam-imam dulu kata wajib jawab azan. Mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat, dalam hadis tu kata Nabi baca la haula wala quwwata illa billah. Cuma pada lafaz hayya 'alal falah tidak ada. Ada Sahih Bukhari. Di situ kata ulama boleh diambil balik hayya 'ala salat, hayya 'alal falah dibaca yang sama macam hayya 'ala salat. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kata ulama, oleh kerana tak adanya la haula wala quwwata illa billah pada hayya 'alal falah, maka ulama boleh menyatakan boleh dibaca insya-Allah, boleh dibaca dalam mazhab Hanafi masya-Allah. Ada beberapa lafaz yang diajar oleh ulama. Mana hayya 'alal solah, la haula wala quwwata illa billah, la
hayya 'alal falah, kita ambil baca balik la haula wala quwata illa billah. Mazana fi masya-Allah, sebagai ulama lagi baca insya-Allah sampai habislah la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, qul Allahumma rabb hadhihi tawati tamah, itu sampai habis. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ini ada kesambungan. Yang pertama, dengar dulu apa yang diazankan oleh muadzin. Cuma kata ulama antaranya Imam An-Nawawi, ada kalanya seseorang tu dia solat, lepas tu azan. Kalau dia mazhab Hanafi, maka wajib baginya jawab juga azan tu. Dalam mana? Dalam solat dia. Tapi sirkan. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i sunat. Kita sedang solat, baca dah qul huwallahu ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Lepas tu sambung Allahu samad. Sunnah muakkad walaupun dalam solat. Cuma perbezaan ulama-ulama kita adalah apabila menyebut lafaz yang ini. Kalau sekiranya dalam solat membaca Allahu akbar, Allahu akbar, tak batal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak batal. Tetapi sebagai ulama menyatakan kalau dibaca juga dalam solat, sebab dia ulang, muazzin baca hayya 'alas solah, dia sedang dalam solat, hayya 'alas solah, batal dia. Syafi'i tak batal. Sampai begitu. Apa maksudnya? Dalam mazhab Syafi'i lafaz azan kira zikrullah. Cuma habis dia dah selesai azan, dia dah jawab tu Allahumma rabb hadhihi tawati tamah, tu nak baca dalam solat ke? Kata Imam An-Nawawi, nanti habis dia bagi salam, bacalah Allahumma rabb hadhihi tawati tamah. Apa maksudnya? Yakni tak menggugurkan bacaan tu. Kalau sekiranya sedang solat dia tak jawab azan, ya jawab azan tu sunat, tapi walaupun dah berakhir azan 2-3 minit, sebab tadi dia solat 2-3 minit juga, maka baca juga Allahumma rabb hadhihi tawati tamah. Sebagai ulama menyatakan bila dia dah lupa waktu tu, dia ingat bila, dia ingat semalam, dia ingat besok pula. Azannya hari ni dia tak jawab, esok pun teringat. Semalam insya aku tak jawab azan lah, tak baca Allahumma rabb hadhihi tawati tamah, bukan baca yang la jawab azan ni. Dan waktu tu lah Allahumma rabb hadhihi tawati tamah wa salatul qamah. Dikiaskan hadis insya-Allah daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata, macam kita cakap, buat janji, lupa nak kata insya-Allah. Hari ni baru ingat, yang semalam tu lupa sebut insya-Allah, maka hari ni pun kita dah teringat insya-Allah, sebab kita nak bertemu seminggu lagi. Bahkan katanya Abdullah bin Abbas, lagi dah setahun pun boleh lagi kita. Baru teringat dah setahun dah ni, insya-Allah. Itu sebab itu dari Islam mengajar. Sebab dikiaskan hadis Rasulullah gini, barang siapa terlupa hizib malam, sebab malam adalah zikir dia, lupa dia nak baca, lupa dia nak amal, esok tu dah naik matahari sebelum kerinci matahari sebelum zuhur, amal balik wirid tu. Bila dia baca, maka sama kedudukannya seperti mana dia dah amal malam tadi. Kedudukannya dibawa sama. Itulah yang disebutkan bahawa kita boleh mengqada'kan, menggantikan wirid-wirid sebelum ni. Begitu. Itu disebut di baginda Rasulullah. Jadi fadilah ni kata ulama-ulama kita adalah satu kedudukan. Semua kedudukan ini adalah melebihi seluruh kurniaan Allah pada makhluk ataupun hamba-hambanya yang beriman. Itulah al-wasilah untuk Rasul, al-fadilah untuk Rasul. Jadi jangan nampak diri kita. Disebabkan apa? Kata ulama, al-fadilah adalah kurniaan yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu Wa Taala hanya berikan kelebihan ini melebihi seluruh hamba-hambanya, yang mana Allah beri kepada Nabi. Maka Nabi mendapatkan kelebihan yang tidak sama kelebihan semua di syurga. Sebab itu dalam syurga. Al-wasilah kan dalam syurga. Dan kata Rasulullah, al-wasilah ni satu je. Al-wasilah satu. Lalu Nabi pun buat satu doa untuk kita baca, ya Allah berilah dia wasilah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, layak ke bagi Nabi buat doa untuk begitu? Untuk diri dia, kita yang doa, ya itulah doa yang terbaik kita baca. Disebabkan apa? Untuk dapat syafaat Nabi.
Apa maksudnya? Nabi tidak akan perintah baca untuk diri dia doa itu, melainkan dia dah dapat kebenaran daripada Allah, keizinan daripada Allah untuk bagi syafaat barang siapa yang doa demikian. Seperti mana juga contoh selawat, barang siapa yang berselawat atasku 10 kali pagi, setiap pagi kata Rasul, maka aku akan beri syafaat pada dia. Bukan banyak 10 kali je pun, aku akan bagi syafaat pada dia. Apa maksudnya? Selawat. Selawat untuk siapa? Untuk Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Selawat untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Walaupun begitu, kesannya adalah untuk kita juga. Baca satu selawat untuk Rasulullah, Allah selawat atas kita 10 kali. Kita bagi salam ke Nabi 1 kali, Nabi jawab salam kat kita 10 kali. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana terlibat Allah dan malaikat selawat atas Nabi, lalu kata Rasulullah, apabila kamu berselawat atas aku, Allah dan malaikat selawat untuk kamu pula. Selawat Allah untuk Rasul, inilah al-wasilah al-fadilah, kurniaan yang sangat luar biasa. Selawat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Rasulullah, keampunan. Bahkan kata ulama, bila Allah pun Subhanahu wa taala dia selawat atas kita 1 kali, 1 kali juga selawat Allah sampai kat kita, kita dapat sungguh Allah berselawat atas kita yang telah selawat atas Rasulullah 1 kali, memadai. Di akhirat kita akan selamat. Sebab apa? Selawat Allah jauh lebih besar fadilatnya, kurniaannya daripada seluruh fadilat-fadilat amal-amal kita. Solat kita, puasa kita, itu semua ada pahala-pahala je. Allah Subhanahu wa taala beri berdasarkan daripada apa yang kita amal, pahala. Tapi bila dikaitkan dengan selawat Allah atas kita, dia jauh lebih besar. Disebabkan apa? Disebabkan apabila kita solat, kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang ada juga riak, kadang-kadang tak ikhlas. Solat tu jalan juga, tapi bila selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, selawat itu dia dah keluar daripada nak kata riak tak boleh kata riak, nak kata tak ikhlas tak boleh kata tak ikhlas, sebab dia nampak fadilat yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggerakkan seseorang untuk berselawat melainkan telah dipilih dari azali lagi. Selawat itu sangat besar. Oleh kerana itulah Allah turunkan Quran bahawa ada cerita selawat atas Rasulullah. Taurat, Injil, Zabur tak adanya selawat untuk Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adata. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu telah menyediakan satu maqam, kedudukan maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Itu dalam doa, berikanlah kepadanya maqam mahmud yang seperti mana engkau janjikan. Apa yang kau janjikan ini ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu layla wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam surah Isra. Waktu malam tahajud, agar tahajud itu menjadinya satunya amalan nafilah, amalan tambahan buat kamu. Bagi Rasulullah wajib, dan menyebabkan nanti kamu mendapatnya maqam mahmud. Lalu kata ulama, ini juga satu, kita bertahajud memang dapat satu kedudukan yang besar di sisi Allah, pahalanya, ganjarannya, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maqam mahmud untuk Rasulullah ya, itulah ya Allah beri yang seperti mana kau janjikan untuk Rasulullah. Maqam mahmud makna menunjukkan bahawasanya kedudukan yang terpuji. Itu yang kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang yang berada di sana yang mendapat syafaat kepada Rasulullah, semua berada di bawah maqam mahmud Rasulullah, dan itu dapat syafaat. Jadi apabila saja kita dah baca doa ini, kita dipanggil untuk mendapat syafaat daripada Rasul, maka kita berada di bawah maqam mahmud.
Itu sebahagian ulama menyatakan itu disebut liwalil hamd. Maksudnya adalah adanya satu panji. Kalau kita nak berkata dengan satu bahasa zahir, mudah nak faham, macam satu kemah besar lah. Itu panji itu duduk dalam tu, bawah tu. Lalu siapa yang berada di situ, Nabi akan mensyafaati dia. Orang yang syahid, dia akan masuk syurga. Tapi syafaat Rasulullah, dia akan masuk syurga duduk tempat derajat yang sangat tinggi. Dia ada tempat dia dah, tempat untuk orang yang syahid. Tapi Allah izinkan Nabi bagi syafaat lagi untuk mereka, sebab mereka aku boleh letak tempat yang lagi tinggi. Jumpa Rasulullah, jumpa kita. Lalu Rasulullah SAW tanya kita, apakah syafaat yang aku mahu beri padamu? Ya Rasulullah, mudahkan kami untuk menisati setiap surat. Rasulullah mohon memudahkan di sini agar kita lintas tu lajulah, taklah lama-lama di atasnya, sebab setiap surat tu bukan senang nak melintahnya. Yang lain pula, ya Rasulullah, aku tengok amalanku ada masalah ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ringankan. Apa maksudnya? Beban-beban yang berlaku sewaktu aku dihisab. Ini amalan baik, ini amalan buruk, macam dah sama je bila ditimbang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala itu memenangkan amalan burukku daripada amalan buruk, memenangkan amalan baikku daripada amalan burukku. Itu syafaat Rasulullah. Itu semua yang berada di bawah panji Rasulullah. Sebab Rasulullah dalam maqam mahmud, makna Allah dah berizin, ya Muhammad syafaatilah. Seperti mana dalam hadis Rasulullah, halat syafaati, maka layaklah baginya mendapatnya syafaatku. Makna pertolongan daripada Rasulullah ini khusus. Dia dah masuk syurga, lalu diminta syafaat, ya Rasulullah, aku alhamdulillah ahli syurga, tapi aku mohon syafaat padamu ya Rasul. Apa dia? Nak naik atas tu. Rasulullah mohon, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Itu maksudnya. Jadi dalam kita melihat di sini, begitulah Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita satu doa yang sungguh-sungguh agung, yang sungguh-sungguh hebat untuk kita membaca. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.